Antara soalan yang saya selalu dapat dan saya tertanya-tanya juga waktu saya belajar dulu ialah adakah ikan boleh rasa sakit? Sebab salah satu benda yang saya pernah buat waktu saya belajar fish parasitology ialah kita orang kena bedah ikan waktu ikan tu hidup. Jadi ada satu teknik waktu kita orang nak bedah ikan tu hidup-hidup, kita orang kena puncture otak ikan tu waktu dia tengah hidup untuk matikan otak dia. Benda tu secara saintifiknya beretika. Kenapa? Saintis kata kalau kita buat macam tu, kita dah matikan otak ikan dan ikan tak rasa sakit sepanjang kita buat pembedahan pada ikan, dan eventually ikan tu akan mati lah. Jadi persoalannya, adakah ikan boleh rasa sakit? Untuk sesuatu organisma ataupun haiwan rasa sakit, dia perlu ada satu benda ni, namanya otak. Apa-apa saja organisma atau haiwan yang mempunyai otak akan rasa sakit. Kenapa? Ingat tak waktu kita belajar tentang stimulus, reseptor, lepas tu proses kat otak akan patah balik kepada efektor dan kita akan lepaskan tangan. Contohnya macam kita terpegang benda tajam ataupun benda panas, otot dekat tangan kita untuk lepaskan benda yang panas ataupun tajam tadi. So, benda tu adalah benda yang common untuk orang ataupun haiwan yang mempunyai otak. Jadi, untuk ikan, walaupun otak dia tak sekompleks manusia macam kita, dia juga mempunyai respon stimulus yang sama. Jadi berarti kita yang ada otak pun boleh rasa sakit, apatah ikan yang mempunyai otak pun boleh rasa sakit. Sekarang timbul persoalan, apakah bukti-buktinya ikan tu boleh rasa sakit? Nombor satu, saintis dah buat kajian menunjukkan bahawa ikan ni dia ada satu tendensi untuk lari daripada benda yang menyakitkan dia orang. Contohnya, kalau depan tu ada macam halangan yang tajam dan dia langgar badan dia pada halangan tajam tersebut, dia akan lari. So menunjukkan dia ada tendensi untuk escape daripada benda yang menyakitkan diri dia. Nombor dua, kalau ikan tu rasa sakit, mestilah dia tak rasa senang nak duduk kan, dan bila dia rasa tak sakit, mestilah ikan tu lebih rasa nampak tenang. Dan benda ni ada saintis nampak, bila ikan tu rasa selesa dengan keadaan sekeliling dia, so dia lebih tenang berbanding dia rasa sakit. Rasa sakit kita pun sakit gigi, kita tak senang nak duduk kan. Jadi ikan yang tak rasa sakit dia lebih tenang, lebih relax. Nombor tiga, setiap yang rasa sakit itu akan menunjukkan beberapa fisiologi punya indikator. Contohnya, kalau kita rasa sakit, kita punya jantung akan berdegup lebih cepat, blood level kita akan meningkat, kita punya high pressure ataupun blood pressure pun akan laju. Samalah juga dengan ikan. Ikan pun ada jantung tau. So bila ikan ni rasa sakit, jantung diorang akan berdegup lebih cepat, blood level diorang akan meningkat, blood pressure diorang pun akan meningkat. Sebab apa? Sebab diorang akan cuba supply oksigen dekat kawasan yang sakit tersebut. Macam kita, kalau kita sakit kat tangan, masa tu lah kita akan rasa tangan kita yang kena melecur tu akan berdenyut kan, macam berdenyut-berdenyut kan. Nombor 4, ingat tak kalau macam eksperimen chimpanzee ke ataupun tikus kan, kalau benda tu rasa sakit, dia tak akan buat dah. So sama macam ikan, ikan pun belajar something daripada dia rasa sakit. So kalau dia belajar something, berarti dia pernah rasa sakit lah. Sebab kalau dia tak rasa sakit, dia tak akan belajar daripada apa yang dia rasa sakit tadi. So diorang dilatih untuk belajar daripada kesilapan diorang lah, macam tu. Dan lastly, antara bukti menunjukkan ikan tu boleh rasa sakit apabila setiap rasa sakit tu akan ada neuron activity yang tinggi tau. Contohnya kalau kita kena benda tajam, neuron akan fire up sampai ke otak kan. Sama macam ikan, saintis dah pernah observe benda ni. Saintis nampak yang neuron ikan tu fire up apabila ada rasa sakit. So berarti ikan pun boleh ada tendensi rasa sakit. Konklusinya, ya betul ikan pun boleh rasa sakit sebab dia ada otak, kita ada otak, dan semua yang ada otak boleh ada rasa sakit. Cuma saya tak tahulah kalau ikan ni boleh tersakiti, sebab yang tersakiti ni dia kena ada hati. So tak tahulah ikan tu ada hati ke tak.